Saya pun nak tanya awak soalan yang sama. Semalam dia yang biaya sangat nak tolong kita kat laman host ni. Itulah, semalam cakap bersungguh-sungguh. Ini dah masuk 1 jam. Tak nampak pun. Mungkin dia sibuk lah tu, Airin. Selamat pagi, Arjun. Macam baru bangun je. Hafiz, biar dia masuk dulu. Awak ke mana, Arjun? Saya sebenarnya terlambat bangun. Malam saya tengok bola sampai pukul 1 pagi. Apa? Pukul 1 pagi? Arjun, kenapa nak kena tengok bola sangat sampai pukul 1 pagi? Kena bangun lambat. Arjun, kita ni perlukan tidur yang secukupnya. Sekurang-kurangnya 8 jam sehari tau. Saya pun rasa menyesal sangat kerana terlambat tidur. Apabila dah terlambat tidur, bangun pun terlambat. Baguslah tu kalau awak dah sedar, Arjun. Semua ni ada kaitannya dengan menguruskan diri. Betul tu, Kak Nadia. Topik kita kali ini pun berkaitan dengan mengurus diri. Sebenarnya menguruskan diri ini berkaitan dalam pelbagai aspek. Termasuklah kebersihan diri dan pengurusan masa. Bercakap mengenai pengurusan diri, apa kata kita saksikan dulu sketsa kita kali ni. Episod kali ini mengisahkan Halim, seorang murid yang tidak suka berkemas walaupun telah banyak kali dileteh oleh ibunya. Setiap kali cuti hujung minggu, dia akan menghabiskan masa cuti sekolah dengan bermain kereta kawalan jauh dan tidak mengambil tahu mengenai pakaian sekolahnya. Halim ialah seorang pelajar yang pandai di sekolah, namun dia juga merupakan seorang anak yang malas membantu ibunya berkemas rumah. Bilik tidurnya selalu dibiarkan bersepah. Ibunya selalu menasihati Halim supaya mengemas bilik tidurnya sendiri dan jangan mengharapkan orang lain melakukan untuknya. Halim, kenapa mak tengok bilik Halim bersepah sangat? Pergilah naik atas dulu kemas bilik. Lepas tu nak main-main lah. Ni, kasut sekolah dah basah belum? Sekejap lagi lah, Mak. Nanti dulu. Berbanding dengan Amri, dia seorang yang rajin berkemas dan membantu ibu bapanya. Bilik tidurnya dikemaskan sendiri tanpa membuat sepah di dalamnya. Walaupun mempunyai orang gaji, ibunya sentiasa menasihati Hafiz supaya bertanggungjawab membersihkan pakaian kepunyaannya sendiri. Pada suatu hujung minggu, Halim telah pergi ke sebuah taman permainan dengan membawa kereta mainannya. Di taman tersebut, 2 orang kawannya sedang menunggu untuk bermain bersama-sama. Hari ni kita belum boleh mana. Tak pergi kita mana-mana pun. Yang penting tempat tu rata. Ni kereta baru ni. Hari ni awak mesti kalah. Kereta saya ni siap dengan turbo lagi. Belum tentu lagi. Kita tengok dulu. Halim dan rakan-rakannya begitu sibuk bermain permainan kereta kawalan jauh. Tiba-tiba, mereka ternampak sepupunya Amri berjalan dari jauh seperti hendak pergi ke kedai. Amri! Ada apa, Halim? Marilah main sekali dengan kita orang. Lain kali lah, Halim. Mak minta tolong belikan barang. Pantai barang tu boleh datang ke sini tak? Tengok nanti kalau sempat lagi pun kasut sekolah saya tak basuh lagi. Tak apa-apa lah si Amri tu. Nama je ada orang gaji. Tapi
Semua benda nak buat. Dah dia memang macam tu. Nak buat macam mana lagi? Yelah, setidak-tidaknya ada orang gaji boleh lah keluar main ke apa ke. Tengok macam saya ni. Tak ada orang gaji pun boleh keluar main juga. Awak dah basuh kasut sekolah? Dah macam mak saya pula awak ni. Awak sokong siapa? Amri ke saya? Tak adalah sokong siapa-siapa. Lagipun, saya dah basuh kasut saya semalam. Cuma nak ingatkan kawan aja. Dah lah. Nanti lagi sambung. Saya balik dulu. Tajuklah pula. Halim telah balik ke rumahnya dalam keadaan yang tidak begitu berpuas hati kerana tidak mendapat sokongan daripada kawan-kawannya. Sampainya dia di rumah, Halim terus berbaring di sofa sambil menonton TV. Oleh sebab terlalu penat, Halim telah tertidur sehingga emaknya balik dari kenduri. Halim. Halim. Ini apa nak jadi ni? TV terbuka. Orangnya tidur. Dah pukul 6.30 petang ni. Asar dah semayang belum? 6.30. Setelah bersiap untuk ke sekolah, Halim mendapati kasutnya masih basah. Halim tunduk menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda menyesali apa yang telah berlaku semalam. Sekiranya dia mendengar nasihat ibunya, tentu keadaan tidak akan jadi seperti ini. Halim terpaksa ke sekolah menggunakan selipar saja. Dia mungkin terpaksa berhadapan dengan guru sekolahnya kerana kelalaiannya dalam menguruskan dirinya. Inilah akibatnya tidak menguruskan diri dengan baik. Macam mana Arin? Ada apa-apa yang menarik perhatian kamu tadi? Saya suka dengan Amri bukan sebab dia comel, tapi sebab sikap yang ada pada dia. Walaupun dia mempunyai orang gaji sendiri, tetapi dia bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal kepunyaannya sendiri. Yelah, kalau kita tengok tadi, Amri dia basuh kasut dia sendiri, dia kemas bilik tidur dia sendiri dan dia juga sentiasa kelihatan ceria oleh kerana pengurusan masanya yang sempurna. Kalau Halim pula macam mana Kak Nadia? Berbeza pula dengan Halim. Walaupun Halim seorang murid yang pintar di sekolah, dia taklah sepatutnya menghabiskan masanya hanya dengan bermain di rumah. Sepatutnya Halim menjadualkan dirinya supaya dia lebih bertanggungjawab terhadap masanya. Yalah Kak Nadia, sebenarnya dalam menguruskan diri kita semestinya banyak bermula dari rumah kita sendiri. Disiplin diri pun penting. Betul tu, kalau kita disiplinkan diri kita, mesti kita akan dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Tahu pun kamu Arjun, sekarang kita akan cuba lihat kembali pelakon positif dan negatif yang ada dalam drama tadi. Episod kali ini mengisahkan Halim, seorang murid yang tidak suka berkemas walaupun telah banyak kali dileteh oleh ibunya. Setiap kali cuti hujung minggu, dia akan menghabiskan masa cuti sekolah dengan bermain kereta kawalan jauh dan tidak mengambil tahu mengenai pakaian sekolahnya. Halim ialah seorang pelajar yang pandai di sekolah, namun dia juga merupakan seorang anak yang malas membantu ibunya berkemas rumah. Bilik tidurnya selalu dibiarkan bersepah. Ibunya selalu menasihati Halim supaya mengemas bilik tidurnya sendiri dan jangan mengharapkan orang lain melakukan untuknya. Sekejap lagi lah, Mak. Nanti dulu.
Berbanding dengan Amri, dia seorang yang rajin berkemas dan membantu ibu bapanya. Bilik tidurnya dikemaskan sendiri tanpa membuat sepah di dalamnya. Walaupun mempunyai orang gaji, ibunya sentiasa menasihati Hafiz supaya bertanggungjawab membersihkan pakaian kepunyaannya sendiri. Lah, main sekali dengan kita orang. Lain kali lah, Halim. Mak minta tolong belikan barang. Hantar barang tu boleh datang ke sini tak? Tengok nanti kalau sempat lagi pun kelas sekolah saya tak basuh lagi. Dah macam mak saya pula awak ni. Awak sokong siapa? Amri ke saya? Tak adalah sokong siapa-siapa. Lagipun, saya dah basuh kasut saya semalam. Cuma nak ingatkan kawan aja. Setelah bersiap untuk ke sekolah, Halim mendapati kasutnya masih basah. Halim tunduk menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda menyesali apa yang telah berlaku semalam. Sekiranya dia mendengar nasihat ibunya, tentu keadaan tidak akan jadi seperti ini. Bersama kita hari ini ialah Encik Muhammad Najib bin Badruddin, seorang motivator di Raja Kelantan. Assalamualaikum, dah apa khabar Encik Najib? Waalaikumsalam. Apa khabar adik-adik? Khabar baik. Kami di sini ingin menemu ramai Encik Najib mengenai tajuk potensi diri. Boleh, apa salahnya? Apakah soalan yang adik-adik nak tanya? Bolehkah Encik Najib nyatakan apakah maksudnya dengan menguruskan diri? Ya, maksud pengurusan diri adalah melibatkan bagaimana kita mengurus diri kita sebagai adik-adik, pelajar, anak yang akan pergi ke sekolah pada setiap hari, balik daripada sekolah, menyelesaikan kerja rumah, menonton TV, sampai kepada waktu makan, sembahyang, tidur dan sebagainya. Jadi bila kita sebut sebagai pengurusan diri ini, kita mesti melihat 4 aspek adik-adik. Yang pertama, kita mesti rancang apa yang kita nak buat di sepanjang hari itu. Saya nak pergi ke sekolah, saya mesti bawa buku mengikut jadual waktu. Saya ada jadual tuition di sebelah petang. Saya ada temu janji dengan kawan-kawan. Saya nak makan malam pada jam 6 petang. Saya nak menonton TV pada jam 7 malam. Saya ingin menyelesaikan membaca buku cerita yang telah dipinjam dari perpustakaan. Ini semua adalah merupakan perancangan yang kita letak di dalam minda kita. Apa yang kita nak buat di sepanjang pagi, petang dan malam. Selepas kita rancang, kita mesti laksana. Tiba pada waktunya, kita mesti buat apa yang kita telah rancang. Dan yang ketiga adalah, kita mesti menilai. Saya telah pergi ke sekolah. Saya telah belajar pada hari ini. Apakah yang saya telah pelajari? Saya membaca buku cerita, berapa muka surat yang saya telah baca? Dan apakah bahan, maklumat serta ilmu yang saya dapati, pengajarannya sebagai contoh. Ini semua kita perlu nilai dan kita lihat apakah yang akan membantu adik-adik menjadi seorang manusia yang cemerlang atau gemilang. Dan seterusnya, yang akhir sekali di dalam mengurus diri adalah kita mesti membuat penilaian dan perbaiki apa yang kita telah buat. Sebagai contoh, saya baca buku sebanyak 5 muka surat pada hari ini. Apakah perlu saya tambah menjadi
7 atau 8 muka surat pada keesokan hari. Penambahbaikan adalah merupakan sebahagian daripada pengurusan. Jadi, kita urus diri kita. Bukan saja melalui aktiviti dan jadual yang kita buat pada sepanjang hari, kita juga perlu melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang insan. Kita perlu menjaga waktu sembahyang. Kita perlu belajar dengan sempurna. Kita perlu menjaga kesihatan melalui permakanan, riadah, tidur, serta kebersihan pakaian, hati dan jiwa. Kita perlu menjaga kepribadian serta tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Dan kita sentiasa perlu hormati orang tua, kakak, abang, guru, orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Itu semua terangkum di dalam apa yang dipanggil sebagai pengurusan diri. Encik Najib, apakah yang dimaksudkan dengan menguruskan tekanan? Yang dimaksudkan dengan pengurusan tekanan adalah bagaimana kita mengurus diri kita untuk menghadapi tekanan daripada keadaan sekeliling. Oleh sebab itu, kita perlu kenal apakah yang menyebabkan terjadinya tekanan. Letih, panas, kerja yang banyak, arahan daripada orang dewasa, guru, ibu bapa. Ini semua yang menjadikan ianya tekanan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Adik-adik nak tahu bagaimana orang yang bijak, yang berjaya, yang profesional, yang hebat adalah mereka yang berjaya menangani tekanan di dalam kehidupan mereka seharian. Bagaimana nak menghadapi dan mengurus tekanan ini? Kita mesti ada jadual waktu. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti mempunyai senarai keutamaan. Yang mana dahulu saya nak buat? Apakah saya perlu pergi bermain bola dengan kawan-kawan atau saya perlu menyiapkan kerja rumah? Bayangkan sudah tentu adik tertekan apabila bangun keesokan pagi nak pergi ke sekolah. Sedar-sedar kita dapati bahawa ada 5 lagi soalan matematik yang belum dibuat sebagai kerja rumah. Ini semua yang mengundang kepada tekanan. Untuk mengelak dan menghindari tekanan ini, kita perlu sentiasa mendapat nasihat orang dewasa, orang tua, supaya mereka sentiasa bersama dengan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab setiap hari dan ketika. Encik Najib, bolehkah Encik Najib menyatakan apakah maksud mengamalkan gaya hidup sihat dalam pengurusan diri? Apabila disebut sebagai gaya hidup sihat adalah keupayaan seseorang itu menjalani kehidupan seharian dengan penuh rasa seronok dan gembira, tidak sakit, lancar segala aktivitinya, dan ianya akan menjadi satu contoh dan impian bagi seluruh remaja yang ingin kepada kecemerlangan dan kegemilangan. Syarat untuk menjalani kehidupan sihat, menjalani gaya hidup sihat, pertama sekali adalah berdisiplin. Kita mesti mempunyai disiplin yang tinggi di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang insan. Apakah yang perlu kita lakukan? Kita mesti jaga waktu, jadual perjalanan kehidupan kita. Kita mesti berpakaian bersih dan kemas. Kita mesti sentiasa menghormati rakan, taulan, ibu bapa, guru dan sebagainya. Yang kedua adalah kita mesti berakhlak. Apakah yang dimaksud akhlak ini? Ianya adalah melibatkan kesopanan, kesantunan, tata susila, etika. Bagaimana kita menghormati orang tua yang saya telah sebutkan tadi. Kita beri salam. Kita menghormati orang-orang yang teraniaya. Kita menjaga persekitaran dan tingkah laku serta pakaian kita juga. Ini semua yang dipanggil ataupun yang terangkum di dalam akhlak, iaitu melibatkan budi pekerti, tutur bicara, tingkah laku dan pemikiran kita yang sentiasa positif dan membangun. Yang akhir, yang ketiga adalah yang dimaksudkan adalah sebagai amalan gaya hidup sihat adalah kita mesti sentiasa perlu syukur dan seronok. Kita mesti sentiasa seronokkan diri kita. Kerana apabila kita seronok, kita akan jadi sentiasa gembira, sehat,
ceria, dan kita akan mencapai matlamat hidup kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang insan, sebagai seorang anak, dan kita akan menjadi manusia yang sempurna, yang terurus diri dia, dan yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.